اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-21-nya, ke-21 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Murtad, berlindung kita dengan Allah daripada murtad. Berlindung kita dengan Allah daripada murtad ni doa yang kita kadang-kadang doa dengan wal iyazu billah, wal iyaza billah, a'udzu billahi min zalik. Tu kod Arab. Ni kod Melayu, berlindung kita dengan Allah daripadanya. Ini ayat berbentuk doa lah ni. Doa moga-moga Allah Ta'ala melindungkan kita daripada murtad. Itu perkara yang ke-21 yang membatalkan sembahyang, iaitu murtad. Kemudian kita minggu lepasnya hak ke-20 di antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah kita mengiktikadkan bahawa yang fardu, yang rukun, yang syarat, yang wajib, kita pergi kata sunat. Hak tu wajib, rukun kita kata sunat. Maka semayang kita bukan batal. Bukan macam sebut minggu lepas lah, semayang kita tidak sah. Sebab yang pertama, batal lain, tidak sah lain. Batal ni semayang comel-comel, kemudian datang perkara yang membatalkan sembahyang. Adapun tidak sah ni, dia daripada awal tak jadi dah. Mana ni? Daripada awal tak jadi dah. Itu tidak sah. Batal ni mula-mulanya jadi. Sah mula-mulanya. Kemudian kedatangan perkara yang membatalkan sembahyang. Tu. Jadi mengiktikadkan fardu itu sunnah, itu tidak sah daripada awal-awal lagi. Sebab di antara syarat sah sembahyang yang terdahulunya adalah mengetahui kaifiyah sembahyang, mengetahui cara-cara sembahyang. Yang mana mengetahui kaifiyah sembahyang, hak nombor satunya mengetahui segala rukun sembahyang, segala syarat sembahyang. Kemudian mengetahui pula segala hak sunat-sunat di dalam sembahyang, serta boleh membezakan, boleh mengasingkan. Hak ni rukun, hak ni syarat, hak ni sunat. Tu hak mengetahui kaifiyah. Hak level atas sekali lah, hak nombor satu dia gitu. Kemudian hak orang awam, orang ramai-ramai, hak pengaji molek tu, dia rendah sikit. Mengetahui kaifiyah sembahyang dengan bahawa dia i'tikad hak dalam sembahyang tu ada hak fardu, ada hak rukun, ada hak sunat. Tapi mana hak rukun, mana sunat, dia tidak boleh nak membezakan. Tu. Tak tahu.
Belakang ada tak? Ada. Ada. Ha? Jadi dalam semayang ni ada hak wajib, rukun, ada hak sunat dia kata. Tapi mana rukun, mana sunat dia tidak boleh membezakan. Ni dia panggil mengetahui dah setara ni lah. Dia panggil mengetahui juga. Kalau kita kata tahu apa gitu, tak boleh nak beza mana wajib, mana sunat ni. Hak paling komang sekalinya dia letak wajib belaka. Wajib belaka. Dia kata dikategorikan sebagai mengetahui juga. Tu kalau kita letak jahil sangat dah tu. Wajib belaka. Wajib lah. Angkat tangan pun wajib, kata Allahu Akbar pun wajib, berdiri wajib, letak tangan dada wajib, baca doa iftitah wajib, baca Fatihah wajib, baca surah wajib. Kita kata jahil dah ni. Wajib belaka. Tapi dia kira masih lagi di kategori mengetahui kaifiah semayang. Sah lagi semayang. Faham tak ni? Tapi macam sebut ngelepah lah. Dia panggil mengetahui pun, panggil jahil lah gitunya. Ni sebab belajar ilmu fardu ain tak luluh lagi lah dianya. Kemudian kalau dia letak wajib belaka, kadang-kadang dia tinggal juga kalau nak cepat. Dah wajib mana kalau tinggal? Ada ni. Begitu juga. Dia kata sebahagiannya wajib, sebahagiannya sunat. Takkannya wajib belaka dalam semayang tu. Ada wajib, ada sunat. Dah mana wajib, mana sunat? Tak wani nak letak. Macam mana pula kalau kita nak cepat, kita tinggal hak sebahagian daripada perbuatan bacaan dalam semayang, yang kita tak nak beza hak mana wajib, mana sunat. Kalau kita tinggal wajib kan, tak sah juga semayangnya. Sebab tu ni sebuah ilmu fardu ain tak luluh kalau gitu. Tapi kalau orang yang jahil ilmu fardu ain, orang jahil ilmu fardu ain, dia kata tengok tu pekoh mudah je, dia kata tak payah ngaji semayang banyak-banyak. Tengok tu, kalau setakat dia kata ada sebahagian wajib, ada sebahagian sunat, dia tak ada nak beza pun sah lagi semayang. Siapa berat laginya dia letak wajib belaka dah semayang, sah lagi semayang. Tu je semayang, tak payah baca banyak-banyak. Ni orang ngajar ni kata gitu ni. Orang ngajar tu dia jahil ilmu fardu ain. Dia kalau orang ngajar jahil ilmu fardu ain, dia ngajar mana? Dia membaca sendiri. Sekarang jangan main. Orang sekarang ni boleh baca je, boleh cakap dia mengajar je. Boleh cakap dia mengajar. Ngaji tak balas mana? Sungguh kadang-kadang takut. Kita kenal dia tu memanglah ada hidup, ada ngaji pondok juga. Tapi balik kampung jadi tu orang. Kata warna pulak dia ni. Ada. Dia duduk pondok dah pun tak sama apa-apa. Panggil apa ni? Panggil penguasaan ilmu tak sama. Maknanya kalau kita sama-sama belajar ni, tahulah dia boleh turuk ke tak boleh turuk ke, boleh tahu. Dia ni kelek kita je ni. Lepas tu masa tu ngajar dia khoyar, dia tidur, dia nyot, dia kadang-kadang dia duk nyot dah, nyoteng coteng duk nukis katung lah macam-macam. Mana pun dia tak boleh nak turuk ngajar. Tapi balik kampung, orang panggil budak pondok juga. Budak pondok juga. Dia pondok ni, dia tak ada balik kampung keluar CJ ataupun surat. Dia ni belajar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kemudian mana-mana kau kitab yang dibenarkan dia mengajar oleh tuan gurunya. Tulis kalau kita tak tauhid, dia dibenarkan mengajar kitab ni. Kalau kita pekoh, tunggu dia benar mengajar kita ni. Kalau kita tak tahu, tunggu dia benar. Tak ada gitu. Faham tak ni? Tak ada CJ, tak ada CJ lah pondok ni. Tapi tak ada keluar surat akuang seumpama tu. Mana nak berhenti? Tunggu pun keluar surat. Ilmu dia ni, kalau tauhid, boleh baca kitab kecil je nama kitab ni.
Kitab pekah, kitab kecil je nama kitab ni. Hal lain dia tak boleh ngajar. Tu guna aku contoh. Tapi tak ada gitu. Ada ni? Tak ada. Jadi balik kampung, dia duduk pondok lama juga tu 4-5 tahun. Mengajar. Jadi tu guru orang. Kata dia ni bawa kok mana bahaya dia ni. Gitu lah sekarang ni. Sama juga dengan orang sekolah gitu juga. Kadang-kadang jurusan lain mengajar jurusan lain. Kadang-kadang jurusan yang sama pun kadang-kadang pemahaman tak apa jelas molek pun. Ni faham tak ni? Ni sekarang ni ujian akhir zaman gitulah. Faham tak ni? Tak mana kalau kata pondok tak ada keluar. Kalau dia kitab ni dia boleh mengajar, tak ada. Dia balik ajar dia lah. Jadi nak timbul macam-macam, bab tauhid, bab fiqh, bab tasawuf, timbul macam-macam. Jadi memanglah dari segi semayang sah-sah, kalau dia setakat tahu sebahagian wajib dalam semayang ni, bukan sebahagian sunat, takkan wajib belaka perbuatan dan bacaan dalam semayang. Ada sebahagiannya wajib, ada sebahagiannya sunat. Lepas tu mana hak wajib? Tak boleh nak beza sah semayang. Tapi ni sebab ilmu. Orang panggil mengetahui gitu. Ni sebab ilmu fardu ain. Tak mengetahui. Tapi ni sebab syarat sah semayang, sah lah. Tapi sah ni jikalau dalam keadaan dia tak boleh nak beza mana wajib mana sunat, dia hak wajib dia tak tertinggal walaupun satu. Baru sah. Tapi macam mana nak pastikan bahawa satu pun hak wajib tidak tertinggal dalam keadaan dia tak tahu nak beza mana wajib mana sunat? Cuba cerita. Tadi kita dalam sembahyang ni kadang-kadang ada juga perbuatan bacaan yang kita nak cepat kita tinggal. Pandai ni. Kalau nak cepat kita tinggal. Sekarang ni macam mana nak pastikan yang kita tinggal tu bukan hak wajib? Sebab kita tadi kan kita tak boleh nak bezakan mana wajib mana sunat. Macam mana kita nak pastikan hak kita tinggal tu hak sunat bukan wajib? Cuba cerita. Dan sekarang si hak belajar tu waktu fardu ain dan dia duduk tahap ni. Semayang dia sah. Hak belajar memang kita wajib belajar fardu ain kan? Sekarang ni duduk tahap ni semayang sah dan kita kata sebab dia mengetahui kaifiah dah setara tu ni sebab orang awam. Hak tu syarat sah semayang. Hak nak semayang ni Allahu Akbar semayang dia sah. Tapi dalam semayang tu dia ada tinggal sebahagian. Macam mana nak pastikan tinggal tu bukan hak wajib jatuh hak sunat? Macam mana nak pastikan? Kalau dia tak boleh nak beza, tertinggal lah dia hak wajib, maka batal lah sembahyang. Hak sah masa dia semayang saat ni masih takbir, sah lah. Tapi dalam sembahyang dia tinggal satu perbuatan, satu bacaan contohnya. Dia tinggal. Kemudian dia tinggal tu wajib ke sunat? Dia tak boleh nak membezakan. Ni hak tak boleh nak membezakan ni. Dia tinggal wajib ke sunat? Tak tahu. Kalau kena tinggal sunat okey lah. Kalau tinggal wajib batal. Cuma sah mula-mula. Tapi macam mana semayang tu? Kalau dia tinggal hak wajib, maka batal lah sembahyang. Ni nak cerita jahil sampai pekat gitu orang ngajar Hak saya dengar tu pula dalam radio. Saya dengar tu dalam radio. Dia kata tengok pekoh. Mudah je tu kan. Ngaji banyak-banyak buat apa? Tak boleh nak beza mana wajib mana sunat pun sah dah sembahyang. Tak boleh ngaji banyak. Sebab apa? Sebab dia pun jahil. Dia pun jahil fardu ain dalam bab sembahyang. Pelik apanya lah ni. Kalau dengar sungguh pun hanggut juga. Ustaz apa ngajar gitu kalau dengar? Kalau dengar pun dah sekarang ni dia dalam semayang ada wajib ada sunat, tapi tak boleh nak beza semayang sah. Lepas tu dia pun kata tak payah ngaji banyak lah, gitu pun semayang sah. Kita dengar logik juga, tak ada ni. Tapi
Bila kita kata kita mengetahui kaifiah sekadar, ada sebahagiannya wajib, ada sebahagiannya sunat. Tak boleh nak bezakan. Sah kan? Sah. Lepas tu ngaji boleh lebih kan? Gitu pun sah dah. Kan nasabah tu kan? Tu kata ustaz mana ngajar gitu, kalau dengar sungguh pun juga lagi. Ada ni. Dah selagi tu wajib belaka. Tu lagi jahil tu, sah juga sembahyang. Sah sembahyang. Hak kata wajib belaka tu. Tapi adakah ilmu sekadar tu? Tak boleh. Kita kena mana? Dia gini je. Dia bab semayang tiang agama ni, kita kena sahih. Kena pasti molek semayang kita tu, syarat rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun sempurna. Kena pasti molek. Nak pasti molek itulah ilmu kena kemah molek bab semayang. Ni tiang agama ni baik ni. Hak mula-mula hak tuan tanya di hari akhirat. Semayang tuan terima, amal lain tuan terima. Kalau semayang wa iza fasadat fasada sairu amalih, Nabi kata. Bila rosak semayang, hak lain rosak habis. Nabi kata bila rosak semayang, bukan bila dak semayang. Dak semayang tu hak tu awal-awal lagi, dak bicara hak tu. Ni hak semayang. Nabi kata wa iza fasadat fasada sairu amalih. Ditanya daripada masyar, semayang kita rosak, maka rosak amal yang lain. Mana puasa kita, mana zakat kita, mana haji kita, mana ngaji Quran kita, rosak habis lah. So, semayang tiang agama. Jadi tiang ni memang kena ngaji betul molek ni. Sebab tu kata orang tua-tua dulu, kalau belajar agama, dia tak akan tinggal belajar bab semayang. Orang learning, belajar bab semayang sokmo. Orang learning. Belajar bab semayang sokmo. Sokmo tu bila? Tak belajar-belajar weh. Orang learning. Dulu dah, tidak puas. Lepas kita pekoh. Tidak puas. Dia ngaji macam bab semayang. Kalau kita kata sungguh kita kata dah belajar bab semayang sokmo-sokmo, dah puas ke? Tak. Dia nak ngaji bab semayang agama. Orang dulu. Orang sekarang ni belajar bab semayang sokmo, sekali pun tak belajar. Bila dia belajar, masa sekolah rendah. Sekolah rendah belajar gapo bab semayang? Sekolah rendah belaka dah, kita ada sekolah rendah sekolah rendah belaka. Sekolah rendah ngajar dah bab semayang. Ngajar. Dia ajar apa? Saya bukan belajar sekolah rendah je. Petang sekolah agama rakyat, Felda dia ada sekolah agama rakyat. Kalau agama rakyat 2 jam. Kalau sekolah rendah pagi, kalau agama rakyat petang. Kalau sekolah rendah petang, kalau agama rakyat pagi. 2 jam tiap-tiap hari. Tapi belajar budak-budak kena sangat. Bila belajar kemudian, mana kalau kita ada ilmu macam belajar budak-budak ni, ilmu ke apa kita ada? Ilmu yang pertama, semayang ada 5 kali. Ilmu yang kita adanya bilangan rakaat semayang. Ada lah tu ilmu tu. Tahulah bilang rakaat semayang. Subuh berapa, zuhur berapa, tahu. Kemudian hak rukun 13 hak ngapa tu tahulah. Tu je. Ada ni. Kemudian berkaitan dengan syarat dak reti dah. Dak reti dah berkaitan dengan syarat apa semua. Ada ni. Niat apa? Ni nak cerita ni. Orang belajar sampai habis sekolah. Dia kata dia belajar sekolah, niat semayang, niat saja je. Kosok, ta'aruk, ta'ayun, tak pernah dengar. Dah. Jadi maknanya kalau dia belajar niat saja, niat je niat, hukum 13 tu niat hukum pertama. Niat je dia belajar, jauh satu pun niat juga. Siapa dia kata atas pun niat juga. Dalam jauh satu, dia ajar niat. Ni niat, lepas tu takbir, lepas tu berdiri tau, Fatihah, rokok tu. Kalau masa jauh satu, kalau belajar agama sebut niat saja, dia tak hurah. Naik kalau menengah niat saja, tak hurah. Tak ada tambah ilmu lah jawapan dia. Tingkatan 5 bab nikah, tingkatan 6 nikah Ya ke?
Ya, apa tak aduknya bab semayang. Ha, ni. Pendidikan Islam tingkatan 2. Ada bab semayang dalam ni. Bab masbuk pun ada. Ha, ada apa tak ada bab semayang ni. Ini pendidikan Islam tingkatan 2. Ada bab semayang. Ha, ada bab semayang. Ha, ada bab semayang. Tak ada ni. Tapi kalau lah gitu belajar sekolah, tak, orang belajar ni dia syariah UKM, mengajar sekolah menengah, mengajar sekolah menengah syariah UKM. Kosok saja aku semayang, ta'aruk datangkan zuhur, ta'ayun nyatakan bilangan. Dah. Qasa saja aku semayang, ta'aruk lentangkan nama semayang, zuhur asar, ta'ayun nyatakan bilangan rakaat 2, 3, 4. Dah, sekarang ta'aruk tu dah zuhur, ta'ayun tu bilangan rakaat. Dah nak kata mana? Faham tak ni? Yelah, dia tak belajar tu, cuma dia mengajar sendiri. Dia tukar bimbo. Kalau kita lah kosok ta'aruk ta'ayun tak reti, tapi ustaz juga syariah UKM. Mana kalau tak reti kosok ta'aruk ta'ayun ni gok, kalau kita kata gok, oh berat ah. Tapi dia tak belajar, nak reti ke mana? Ta'aruk ni lentangkan kata fardu, ta'ayun ni nyatakan nama semai zuhur asar. Bilangan rakaat sunat, bukan wajib kita niat dalam takbir. Ada ni. Niat timbul hak tu orang hak sekolah, orang duk pondok sendiri pun pencapaian ilmu dia terhad, balik kapur orang minta mengajar, dia pun mengajarlah, jadi tuan guru juga. Tapi macam ni ilmu yang dia ajar. Orang kapur tak reti nak nilai dah. Tak reti nak nilai dah. Tapi hak ning, hak orang kapung, hak kita kira hak beringat lah. Bila ada ustaz nak mengajar kapung dia ni, saya biasa cerita perkara ni sebab memang berlaku di pondok saya sendiri. Pondok saya ngaji dulu di pondok Kerandang. Jadi ada satu orang nak mengajar, ada orang kapung, kita tanya tuan guru, "Tok guru, betul tak orang ni ngaji dengan tuan guru? Anak murid tuan guru." Tu guru kata, "Iyalah, anak murid saya lah tu." Tu guru mengesahkan anak murid dia. Lepas tu kita orang kapung nak tupang ngaji dengan dia. Boleh tak kita tupang ngaji dengan dia? Tu yang kedua. Tu kata, dia ni setakat bawa diri boleh lah. Tu guru aku. Tu guru aku. Faham tak ni? Tu kata setakat boleh bawa diri. Orang kapung tanya, kita orang kapung boleh nak tupang belajar? Tu guru jawab, boleh ke tak boleh ke tupang? Tu guru jawab. Lagi tu guru jawab. Orang jawapan tak kena soalan orang dia tak. Orang kapung tanya, kita orang kapung dia nak murid tu guru lah dia tu. Kita orang kapung ni boleh tak nak tupang belajar? Jawapan sebenarnya boleh tupang, tak boleh tupang. Tu guru jawab, dia hanya boleh bawa diri. Berlapik, faham tak? Berlapik. Faham tak? Tak boleh ngajar lah maknanya. Tapi kalau sebab kata tak boleh ngajar tu doh sangat. Jadi tu guru berlapik, tu guru kata boleh bawa diri. Faham tak ni? Orang kapung ni tak faham jawapan berlapik je. Takkan dia kata, tak suruh ngaji dengan dia. Tak kerti budak tu. Udah sangat nak murid sendiri juga. Nak murid dia juga. Takkan nak kata gitu. Dari tu guru berlapik, tu kata boleh bawa diri saja. Dia orang kapung tak faham. Ayat jawapan berlapik tak faham. Orang kapung ni kena goyak. Ni boleh tak boleh? Aling jahil. Jawab gitu. Jahil dia tu. Dia jawab gitu. Orang kapung ni tak boleh. Madik berlapik tak faham orang kapung ni. Jadi orang kapung balik, ya tu guru ngaku dah nak murid dia. Dah ngaku nak murid betul lah. Tapi awak boleh tupang belajar ke tak, tu aku ke tak. Tu aku kenapa kau tak faham. Ngajar. Tapi orang kapung ni orang dasar. Orang dasar. Dia dengar dia ngajar ni pelik ni tak betul ni. Orang kapung ada dasar.
Gi jumpa Tok Guru pula sekali lagi. Tu kata saya beritahu dah gitu. Dia hanya boleh bawa diri. Dia tak boleh ngajar orang. Pada ni. Tapi nak cerita ni orang kampung hak cermat. Dia kisah Tok Guru. Saya ingat ke dulu masa saya mengajar, saya duk sebut sokmo. Tuan guru, Tok Guru saya sebut sokmo Tok Guru sayanya. Semula mengajar dulu. Mana kita nak biar masa Tok Guru uzur dah masa tu. Ngajar pun dah. Tapi saya sebut ni kita nak biar kalau boleh dia pergi ziarah. Seorang tak pergi ziarah masa tu lah. Saya sebut semua. Sampailah arwah Tok Guru meninggal. Seorang tak ziarah. Nak ngaji sangat. Saya dah sebut semua Tok Guru saya, Tok Guru saya, Tok Guru saya. Sekarang ni kalau nak ambil ilmu, girai Tok Guru ada lagi tu. Seorang tak pergi. Mana dah ertinya kita orang Terengganu ni. Dah sungguh. Dia dah kira mana? Dia kira pada orang-orang yang mengajar tu cakap sedap ke tak sedap ke situ je. Ilmu ambil dari siapa dia dah kira. Kalau dia sebut dah Tok Guru saya, tuan guru saya, maknanya gilah jumpa dengan tuan guru tu. Siapalah ke Tok Guru saya meninggal, seorang tak mari. Jumpa Tok Guru, tu kata, bagus dah mengajar, dia kata. Dia tahu mengajar. Mengajar dia tahu. Tapi kita jadi malu. Sebab apa? Seorang tak ziarah Tok Guru Zul. Kita rasa macam malu je dah. Tok Guru tahu mengajar. Kalau jumpa Tok Guru kata, bolehlah mengajar. Dia tahu belaka. Kelas banyak apa. Dia tahu belaka. Ada kelas dah apa semua. Tapi kita rasa malu. Kita masuk orang sebab apa? Tok Guru Zul ni tak ada seorang mari. Marilah ziarah. Siapa Tok Guru meninggal. Kita lah. Orang kita ni tak ada tu. Dia nak ambil ilmu daripada seseorang. Seseorang ambil ilmu daripada siapa? Kena kira lah. Faham tak? Sebab kita kira sebenarnya kita ambil ilmu agama asal boleh dengar gitu je. Boleh dengar. Biarlah Tok Guru dia siapa pun. Ada setengah orang dia tak puas hati sebut semua nama Tok Guru dia. Memanglah kena sebut. Kita tak sebut. Mana sebut nama tak ada Tok Guru? Kita ada Tok Guru. Saya ngaji Tok Guru saya. Dia sebut semua Tok Guru di Mekah. Tok Guru tu dia sebut semua nama Tok Guru di Mekah. Dia sebut semua. Gitu ada orang mengajar, dia tak akan lupa Tok Guru dia. Ada orang buat hati sebut semua Tok Guru. Kita dah sebut Tok Guru. Tak ada Tok Guru sebut apa dia. Ni pula jenis belajar jenis tebuk-tebuk tu kan, ambil sikit untuk periksa kadang-kadang. Lepas tu penguasaan ilmu macam mana. Kita duk pondok ngaji daripada ni depan sampai ke belakang. Tu pun sebahagian saja yang boleh menguasai. Dah kita ngaji dapat awal pakai akhir. Nak kena kemampuan tu kemampuan sungguh lah. Kalau bab pekoh pun boleh jadi macam saat ni. Kosok, ta'aruk, ta'ayung pun salah. Nak kata tersalah tidak. Lepas daripada tu, setahun dua lepas tu, terdengar lagi mengajar kosok, ta'aruk, ta'ayung. Hak tulis ke? Kosok saja ku semayang, ta'aruk, zuhur, ta'ayung, bilangan rakaat. Kata hak tu sebenarnya. Tapi bukan dia belajar gitu. Atau hanya bacaan, pahaman sendiri. Dia tak belajar. Tak ada guru dia ajar gitu. Mana? Jadi kalau jauh satu pun niat, naik tingkatan pun niat, tidak pergi belajar gitu. Mana ni? Tapi ni sebuah kata sah semayang, sah lah. Dia panggil mengetahui kaifiyah. Tapi ni sebuah fardu ain, memang tak luluh. Kalau kau tak belajar, berdosa dia. Dosa apa? Berdosa kerana meninggalkan belajar fardu ain pekoh. Dosa besar, malaikat catat setiap saat. Faham tak ni? Berdosa dia. Kemudian sampai masa semayang, dia pun takbir sembahyang. Dia tahu sebahagiannya wajib, sebahagiannya sunat, tak nak beza. Sah semayang dia masa takbir tu. Ataupun wajib belaka, fardu belaka, sah semayang dia masa dia takbir. Dalam sembahyang tu pula, hak dia tak nak beza mana wajib mana sunat ni, ada juga perbuatan bacaan semayang yang dia tinggal. Hak tinggal tu wajib kat sunat, tak boleh nak pastikan sebab dia tak boleh nak membezakan. Kalau tinggal hak sunat, tak ada pahala lah.
Kalau tinggal wajib, semayang batal. Maknanya, macam mana tiang agama kita duduk tangga tu? Dia kena sah yang dah pasti bab semayang ni. Dia dalam bab semayang ni, kita tak boleh nak kata tak tahulah semayang saya sah ke tak. Tak kena gitu. Oh, dah cakap gitu. Kenapa tak tahu semayang saya sah ke tidak? Dia ada syarat kan? Dia ada rukun kan? Syarat cukup, rukun cukup, sah lah. Hak kita tak tahunya mana Tuhan terima sempurna, sebab semayang kita tak sempurna ni, Tuhan terima setara mana tak tahulah semayang kita ni. Semayang sama-sama tak tinggal, tapi dalam imam tak kuat mana, semayang kita ni guna lah, ni bernilai kedok di sisi Allah Ta'ala ni. Hak tu memanglah kita nak kena bimbang hak tu. Tapi sah ke tidak sah, nyata. Sebab dia ada peraturan dia. Dia ada undang-undang dia. Hak ni syarat, hak ni rukun, hak ni syarat bagi rukun. Buat belaka sah lah. Sah satu perkara, kemudian berpahala tu tak tu perkara lain pula. Faham tak ni? Sebab tu dia ada 3 syarat. Satu syarat wajib. Hak ni hak Islam, berakal, balik, itu syarat wajib. Bila kita cukup syarat wajib, kita berkewajipan sembahyang. Bila kita berkewajipan sembahyang, kita wajib mencukupkan syarat sah. Syarat sah kena cukup. Cukup syarat sah, sahlah sembahyang. Yang 3 lah syarat qabul, syarat Tuhan terima. Ni kata pada ikhlas kedok, macam mana khusyuk kita setara mana. Ni syarat qabul pula ni, syarat Tuhan terima tak terima. Lain tu. Sah. Cukup syarat sah, cukup rukun, sah lah. Terima tak terima ni. Faham tak ni? Adapun sah ataupun tidak, tahulah. Kita semayang syarat sah cukup, rukun cukup, syarat bagi rukun cukup, sah lah, tak tahu apa. Terima tak terima tu, Tuhan terima lah, tapi Tuhan terima setara mana. Sebab kalau semayang kita Tuhan terima sungguh, pahala banyak sungguh, iman kita kuat. Bila iman kita kuat, syukur kita kuat, redha kita kuat, sabar kita kuat. Kita syukur kurang, redha kurang, sabar pun kurang. Dalam tak kuat tu. Sebab dalam tak kuat, kerana amal kita tetap bernilai. Sah tu sah lah, tapi sah kena pasti. Baru kita nak kira pula macam mana supaya amalan kita Tuhan terima dengan sempurna. Pekat yang 3 pula tu. Tapi sah ke tak sah nyata. Ginilah baca Fatihah, rukun dia ada syarat dia. Syarat rukun Fatihah tu, jaga huruf, jaga makhraj, jaga tasydid, apa semua tu. Fatihah betul ke tak betul ni tahu ke tak? Tahulah. Ngadak tu guru tak tahulah betul dah betul Fatihah kita. Tapi kalau tak ngadat tu guru, betul ke tak? Tak boleh kata gitu, betul ke tak? Kena sah bacaan Fatihah kita betul. Dah kita nak sah, nak tahu siapa, ngaji tu guru lah. Ada ni. Saya ni dia tu imam Fatihah saya pun tak betul dah. Fatihah tak betul. Jadi tu imam, jadi makmum pun tak boleh. Kalau kira ada ni. Makna kalau kita tak boleh nak pastikan Fatihah kita betul ke tak. Ni Allah dah amati agama ni. Saya dah sebut sama kan 115 surah. Fatihah jawab wajib. Fatihah jawab wajib. 17 rakaat satu je. Apa benda payah? Ada ni. Sebab jenazah pun hak tu juga. Sembahyang sunat pun hak tu juga. Fatihah saja. Dah pun dia payah. Mana kalau jumpa dengan Tuhan, ya Allah, ampun ya Allah, Fatihah ni panjang ya Allah, dak nak betul. Kerana gamak. Boleh dak nak alasan gitu. Lainlah 17 rakaat. Rakaat pertama Al-Baqarah, Al-Imran. Tu boleh buat alasan. Al-Baqarah ngaji separuh tunggu mati tu. Dah nak ngaji. Boleh tak alasan tunggu mati? Al-Baqarah separuh tunggu mati.
Siapa kau ngaji Quran ni? Orang ngaji Quran tu guru orang dah. Dia nak ngaji Quran untuk guru dia, kena baca Fatihah dulu. Faham tak ni? Padahal masa dia baca Fatihah tu guru dia nak cara pun Fatihah dia. Tapi memang gitu. Dah dia, anak murid pun dia tu guru orang dah. Dia anak murid dia tu guru orang dah. Dia jemput tu guru hak lebih tinggi lagi nah. Tak kena baca Fatihah dulu. Macam mana lagi Fatihah? Tak ada baca Fatihah dulu. Anak cerita ni bab Fatihah. Orang panggil kita ni amati bab ibadat. Kalau Fatihah kita tak pernah kita betul untuk guru. Tak, pasti je lah mana Fatihah betul. Setara ni tu guru kata bolehlah bawa semayang. Tapi kalau ada tu imam tak berapa sempurna lagi ni, kena ngaji molek lagi ni. Sifat-sifat urut tu nampak cokak cemaking tu contohnya. Tapi untuk sah semayang tu sah dah. Gitu lah. Mana kita ada yang mengakui kita. Sampai di masyar, kita ada depan Tuhan, dia mengakui dia guru saya. Ni. Gitu yang kita nak. Maknanya kita semayang, kita tahu Fatihah kita betul, dan kita tahu syarat hukum kita cukup, tahu semayang kita sah. Sempurna tak sempurna, Tuhan terima setara mana, waktu kita duduk bimbang sangat. Sebab apa? Sebab kita tak sempurna. Waktu duduk bimbang, bukan duduk bimbang sah ke tak sah, tak betul gitu. Sama dengan akidah. Sama pegang, sama telah lah. Dia tekan bab pegangan. Orang siapa ke jadi waswah benar. Jadi waswah. Pegangan saya betul ke dok. Jadi waswah, jadi takut pula orang ni, pegangan saya betul ke dok. Sebab tu kalau kita dengar gitu, dia jadi waswah, jadi tak pasti dah pegangan dia. Tu memang serius sangat tu. Awak tak boleh gitu tu, awak kena pastikan pegangan awak betul. Kalau orang tekan bab pegangan, kita anggap je sebab apa tu pegangan kita betul dah. Tapi bila cerita pegangan Ahlussunnah Jemaah, kita pun jadi pegangan saya guana, tak ada masalah besar tu. Kalau dia ngadu depan orang ngajar pula, orang ngajar kena ambil perhatian molek lah. Ni orang ngajar pula tolong bela. Orang ngajar tolong bela. Duk tekan bab akidah ni menyebabkan orang jadi curiga, jadi waswas bab pegangan. Bab apa menyusahkan sangat? Dia nak mudah je. Nak mudah je. Belajar tu ada, mustahil tak ada, dalil ada alang. Ngaji gitu je. Tu je satu ngaji gitu. Yang ni orang apa ni? Orang mudah dalam bab agama. Dia nak kejauh tinggi ni, nak berzikir, nak bertarekah. Dia tak ada nak ngajian ni. Hati nak cepat-cepat, nak lopak-lopak tu. Hak ni menyebabkan menipu diri sendiri, orang panggil. Patutnya bila kita tak sahih pegangan kita, kena ngaji molek. Sebab apa? Dalam bab pegangan yang sebenar Ahlussunnah Jemaah, dia kena sahih, kena jelas, kena nyata molek. Kita ni pegang Al-Quran dan hadis. Hidup gitu. Orang pun cerita bab pegang hurah-hurah, gitu saya pegangnya. Gitu saya pegangnya. Nak gitulah. Ni warna ni saya ni tak bersedak saya betul ke tak pegangan. Masalah besar. Masalah besar kalau orang duduk tangga tu. Mana orang kalau kita dengar cakap gitu, kita ingat lalu dia mungkin ngaji molek ni bab akidah, tak boleh duduk tangga tu. Dulu berasa okey je. Sekarang ni pula berasa pegangan saya warna. Okey tu dah ngejahil kamu. Berasa okey lah. Lepas dengar orang ngajar, berasa tak betul saya ni. Mana mu okey tu okey ngejahil. Bukan okey sungguh. Lepas tu duduk tekan sama bab pegangan. Orang lain ni dah dibela pula, ditolong pula dah. Siapa orang pun rasa macam pegangan saya guana, patut pegang lalu dah situ. Peringat molek, kamu tak boleh duduk tangga tu, kamu kena belajar molek bab pegangan ni. Mari siapa ngajar tekan bab pegangan pun kita kena duduk tangga. Hak tu aku duduk pegang lama kening. Hak tu aku duduk pegang lama kening. Tapi tak pandai nak cerita panjang-panjang, tak apalah. Kenapa? Pegangan kita ni sahih, kejak, jelas, nyata akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bab akidah ni, bab semayang, tiang agama. Mana semayang tu biar sahih, kita semayang tu betul, syarat cukup, rukun cukup. Hak bab akidah tadi, bab iman tadi, kita usinya mana? Allah iman kita kuat ke tak lah. Tu usinya kitanya.
Kalau duk usik pegang saya betul ke doa, tu berat sangat tu. Kalau kita duk mikir duk usik apa, Allah, iman kita ni kuat ke dok, akidah kita ni mantap ke dok, akidah sah, akidah betul, tapi kuat ke dok. Tu duk using tu. Tu memang kita using. Ni sah ke dok, sah tak tahu, mari curi sembilan akidah betul ke dok, tu berat gitu. Mana? Jadi hak berkaitan syarat sah sembahyang tu mengetahui kaifiah. Hak siapa peringkat, hak wajib dia kata sunat. Hak tu bukan batal sembahyang. Hak tu tidak sah sembahyang daripada awal. Walaupun tengah sembahyang tu hak wajib diwak belaka sekalipun. Dia gitu. Sekarang hak mengelepasnya ke 20 i'tikaf fardu itu sunat. Hak rukun dia kata sunat. Baca Fatihah sunat je. Tamak ninah sunat je. Dia masa semayang tu, masa takbir tu tak sah dah. Syarat tak cukup. Walaupun masa semayang Fatihah dia baca, dah sunat pun buat sunat pun jangan tinggal lah sunat pun. Tamak ninah sunat je, tapi saya tak je tinggal tamak ninah. Dah sunat kan? Kena buat juga. Contohnya sembahyang tidak sah daripada awal, bukan batal. Pada ni, tapi sini dia kata bukan membatalkan. Ada capu sikit sini ni. Di sini sebenarnya bukan membatalkan, tidak sah daripada awal. Dia nak sembahyang, Allahu Akbar, sunat. Tengok tu takbir, berdiri pada rokok pun sunat. Kan Allahu Akbar, sami Allah manamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi intiqalat tu sunat kan? Takbir ihram pun sunat juga. Tu takbir ihram tu rukun dia tu sunat. Dia tak sah daripada awal-awal sembahyang dia. Walaupun masa dia sembahyang dia takbir ihram sekalipun. Gitu. Sebab apa? Syarat sah mengetahui kafiahnya tak ada. Dia tak sah daripada awal-awal. Mana? Kita duduk ngaji seumur ni, mudah-mudahan kita dah duduk tangga hak siapa tak nak beza. Duduk ngaji seumur, pas satu kitab nak ngaji bab semayang puas. Jemu ngaji bab semayang. Dia dua, ngaji bab akidah, ngaji bab semayang. Orang tua-tua dulu ngaji bab akidah, ngaji bab semayang. Orang tua dulu dia kadang-kadang tasawuf dak bunyi. Sebab ada orang tua dulu ni dia ngaji akidah ni dia sandai tasawuf lalu dah. Sandai warna ni. Bukan kepada tasawuf hakikat, tu salah tu. Dia pergi kepada hak baik pun qada Allah. Ni kita boleh belajar qada Allah. Kita boleh buat amal qada Allah. Jadi kita belajar buat amal ni kerana Allah lah, jangan kerana lain. Sebab kita tak ada daya upaya kita ni, Tuhan belaka ni. Biar kerana Allah lah kita belajar, kerana Allah lah kita beramal. Jangan ada riak. Dia ajar situ lalu dah. Mana? Kalau kena pula kodok-kodok yang pahit. Ni kodok pahit ni, sakit, susah daripada Allah ni. Dah daripada Allah, kita kena sabar lah, kena redha lah. Kalau kata ini kodok yang manis, sehat, senang, kaya kitanya, jangan lupa bersyukur pada Allah. Sebab ni daripada Allah ni hak benda-benda kodok-kodok sehat, senang ni. Dia digila ludah kepada suruh ikhlas, suruh redha, suruh sabar. Ikhtiar usaha tu tak bekas. Yang mengadakannya perbuatan Allah. Kita usaha kemudian bertawakul, berserah kepada Allah, sebab Allah yang menjadikan. Dia kat tu lalu. Jadi daripada cerita pegangan tu dia baru kepada hak sifat mahmudah. Redha, sabar, syukur, tawakul, dia lalu dah situ. Lepas tu dulunya tauhid, lepas tu pekoh bab sembahyang. Tauhid, pekoh bab sembahyang. Tapi tak tahulah learning, mungkin tadilah bab sembahyang tu puas dah. Kadang-kadang masjid besar-besar. Kadang-kadang orang royak tempat saya ustaz tauhid sekali sebulan je. Kali bulan pun ada. Ada tempat dia kata pekoh sembahyang tak ada. Dah pekoh apa? Ada tempat awak pekoh bab muamalah dia kata. Ada pekoh bab janayat dia kata. Tu.
Ada pekor bab munakahat. Dah pekor ibadat semayang dia kedok. Tak ada, dia kata. Berkali jemu dah boleh belajar bab semayang berkali. Ni. Dah tak kata ni. Ni ke masjid besar-besar belaka ni. Bukan masjid kecil-kecil. Masjid-masjid aktif belaka. Tapi tak tahulah. Yang menyusung tu macam mana. Kenapa Dok Wani nak ajar bahasa Arab kita belajar? Tapi memang ada satu pengurusi masjid. Dia kata tempat dia tu kali terakhir sifat 20 5-16 tahun dulu dia kata dia. Ketika tu imam lama tu mengajar sebelum dia patching. Batal tak? Dia kata ustaz-ustaz mari tu saya minta dengan sifat 20, tak ambuh. Kita minta suruh dia ngajar bab semayang, dia tak ambuh. Dia nak ceramah gitu lah. Ceramah gitu. Ni. Tadi saya tunjuk bab ni pendidikan Islam tingkatan 2 tu ada dalam ni tujuan nak baca Muwafiq Masbuk. Minggu lepas Muwafiq Masbuk dah dalam buku sekolah. Ni orang sekolah belaka ni yang maklumkan. Ustaz sekolah yang maklumkan. Ustaz sekolah. Dia kata tingkatan 2 dia kata. Itu pun carilah tingkatan 2. Boleh tengoklah. Macam hak dahulunya kalau rendah je. Pendidikan Islam Darjah 5 KSSR. Minggu lepas kan. Minggu lepas saya dah sebut sedikit. Berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan ta'rif muwafiq, kemudian digi pada masalah. Kita ambil sikit cerita minggu lepas. Jadi ta'rif muwafiqnya, ta'rif muwafiq makmum yang sempat membaca Fatihah. Kemudian pergi pada masalah, jika imam telah rokok tetapi makmum muwafiq belum selesai membaca Fatihah. Jadi di situ memanglah bercanggah. Pakai ta'rif dia ni. Makmum muwafiq ialah makmum yang sempat membaca Fatihah. Pada ni. Apa makna sempat membaca Fatihah? Selesai dah baca Fatihah. Itu muwafiq. Pergi pada masalah, jika imam telah rokok tetapi makmum muwafiq belum selesai membaca Fatihah. Jadi makmum muwafiq yang sempat membaca Fatihah belum selesai membaca Fatihah. Apa ning tu panggil? Dan sekarang ni kita ambil takrif salah dia. Ning. Makmum muwafiq, makmum yang sempat membaca Fatihah bersama-sama dengan imam. Manapun makmum muwafiq ni sudah dah baca Fatihah dengan imam. Selesai dah baca Fatihah dengan imam, imam bawa rokok. Muwafiq lah makmum ni. Tiba-tiba turun sebagai je daripada takrif tu. Jika imam telah rokok tetapi makmum muwafiq belum selesai membaca Fatihah. Tak selesai pula. Sekarang ni kita letak muwafiq sempat membaca Fatihah hak dia ni. Jika imam telah rokok tetapi makmum muwafiq yang sempat membaca Fatihah belum selesai membaca Fatihah. Kan pening tu. Dia ta'rif muwafiqnya yang sebenar, makmum yang sempat masa satu Fatihah bersama qiyam imam. Sempat masa. Sempat masa tu terkadang sempat baca, terkadang tidak sempat baca. Kenapa tidak sempat baca? Masa tu digunakan untuk bacaan lain. Contohnya. Tapi masa sempat? Masa sempat. Tapi kenapa tak sempat baca? Sebab masa tu saya gunakan untuk baca doa iftitah. Contoh. Kita pun Allahu Akbar. Kita ingat ke tu imam ni baru takbir. Kita pun bacalah doa iftitah panjang pula sampai ke wa anna minal muslimin. Masa tu cukup untuk satu Fatihah. Cukup muwafiq dah kitanya. Lepas tu kita tak baca lagi. Tapi dapat dah masa. Muwafiq Ini contoh-contoh hak muwafiq terang-terang tu lah. Hak semayang bacaan kuat. Tu imam pun takbir, kita pun takbir. Tu imam pun baca doa iftitah, kita pun baca doa iftitah.
Habis baca Tuk Imam pun baca Fatihah kuat. Ketika imam baca Fatihah kuat, kita dapat lagi masa satu Fatihah. Daripada takbir kita tadi, dapat lagi. Muafiq dah kitanya. Muafiq dah tu. Ada ni. Masa dapat dah. Tapi masa tu kita gunakan untuk baca doa iftitah. Imam baca Fatihah kuat pula. Double masa dah dapatnya pula tu. Lepas habis baca Fatihah tu, imam rokok tak baca surah. Contoh. Memang kita tak sempat membaca Fatihah. Tapi masa dua Fatihah pun sempat. Muafiq lah kita. Muafiq apa? Double muafiq. Jangan pening pula tak ada double muafiq. Masa dapat. Naik orang kedua. Imam pun baca Fatihah kuat. Kita dah baca lagi. Selesai imam baca Fatihah kuat tu, kita dapat lagi masa satu Fatihah. Dapat lah. Kalau kita tak dapat, kena sakit kepala tu. Sekarang ni naik orang kedua, imam baca Fatihah kuat. Kita tak baca apa-apa. Ada ni. Lepas imam selesai baca Fatihah, kita dapat tak masa satu Fatihah dan beri bersama imam. Dapatlah masa. Tapi baca tak lagi, tapi dapat tak masa. Dapat masa muafiq. Tiba-tiba imam baca surah pendek. Kita baru baca Fatihah 2-3 ayat, imam rokok. Muafiq. Ini tak selesai lagi baca. Muafiq sebab dapat masa. Wajib menyudahkan Fatihah. Tu hak muafiq, hak takrif sebenar. Dalam buku sekolah ni, muafiq sempat membaca Fatihah. Jika imam telah rokok, tetapi makmum muafiq yang sempat membaca Fatihah tu belum selesai membaca Fatihah. Kan pening jadi tu. Ni. Ni kita kata buku kalau rendah. Hak ni tingkatan 2. Ni tingkatan 2. Pendidikan Islam tingkatan 2, muka surat 94. Tajuk dia makmum muafiq dan makmum masbuk. Makmum muafiq ialah makmum yang sempat membaca suratul Fatihah dengan sempurna. Sempat baca dengan sempurna. Sempat baca bersama-sama dengan imam sebelum imam rakaat pada rakaat yang pertama. Hak ni balik salah dengan hak ni. Kan saya sebut dulu kan. Ada satunya KBSR. Dia 5 juga. KBSR ni rakaat pertama. Hak KSSR ni pula saya tunjuk tadi tu, dia tak ada rakaat pertama. Tak ada rakaat pertama. Hak KSSR ni. Saya sebutnya ni gapo barang tak tahu ni. KBSR ke KSSR ke. Jadi maknanya takrif dia agak molek dah sikit, tapi salah macam. Makmum muafiq, makmum sempat membaca Fatihah bersama-sama imam. Itu ayat rakaat pertama. Ni. Okey dah sikit. Hak tingkatan 2 ni rakaat pertama. Kemudian yang kedua makmum masbuk pula, makmum yang tidak sempat membaca Fatihah dengan sempurna bersama imam sebelum imam rakaat pada rakaat pertama juga masbuk pun. Tapi sini molek pula. Makmum tidak boleh tertinggal 3 rukun yang panjang, itu rakaat dan 2 sujud. Macam mana boleh sikit sini. KSSR ni dibenarkan tinggalan sehingga imam selesai daripada bangun sujud yang pertama. Ni dibilang 3 rukun, rakaat tidak ada sujud pertama. Buku tingkatan 2 ni rakaat dan 2 sujud. Tidak dia tak bilang. Betul-betul pula situ. Tapi yang salah dia punya pula hak buku ni, dia hak tunjuk gambar. Mana hak muafiq, mana hak masbuk. Sekarang ni gambar. Dia ada gambar. Mana gambar dia? Gambar tu imam. Sujud orang ni? Ni. Sujud ada. Imam.
Makmum belakang, dua orang sujud bersama dengan imam. Ni makmum sujud bersama imam. Satu orang makmum ni berdiri. Berdiri. Seorang makmum berdiri. Ni sujud sama imam. Kemudian makmum masbuk, itu lihat ada masbuk. Masbuk satu. Muafiq satu. Muafiq. Itu dah. Bumi betul-betul je gini. Jadi hak masbuk ditunjuk sini. Hak muafiq ditunjuk sini. Ada ni. Sekarang ni saya buat hak dapat tak nampak gambar ni. Sekarang takrif masalah dah muafiq dengan masbuk. Kemudian hak muafiq ni ditunjuk gambar dua orang ni muafiq. Hak sujud bersama imam ni muafiq. Hak masbuk ditunjuk gambar hak diri. Tu imam tengah sujud, makmum tengah sujud, hak mari lambat baru nak takbir. Ni tunjuk masbuk. Tak betul gambar gitu. Sebab hak sujud bersama imam ni tak ada cerita bak dapat ke tak dapat masa Fatihah, tak tahu kira ni. Ada ni. Saya ni muafiq yang sempat masa kalau dia salah makmum yang sempat membaca Fatihah. Dia orang tengah sujud tak ada kira ni. Kalau dia masbuk pun disujud untuk imam ke? Bukan masbuk ni hak cacang ni je imam tengah sujud. Hak ni baru takbir ni je masbuk. Dah ni kalau sujud ni tak mungkin jadi masbuk juga Mungkin juga dia masbuk juga dari mari lambat tadi. Tak semestinya hak sujud tu muafiq. Kenapa hak sujud ni muafiq pulaknya? Ada kena-kena apa? Yang dia panuh. Muafiq hak dua orang nak sujud ni. Masbuk hak diri hak kau nak takbir imam tengah sujud. Kita baca sebut terdahulu kan dia ada dua, muafiq masbuk sembahyang, muafiq masbuk rakaat. Muafiq masbuk rakaat kita dah bicara ni hak sempat masa satu Fatihah, tak sempat masa tu muafiq masbuk sembahyang rakaat. Muafiq masbuk sembahyang ni, muafiq sembahyang orang yang sempat rakaat pertama bersama imam beri salam, dia boleh beri salam dah, tak payah tambah rakaat. Itu dipanggil muafiq sembahyang. Tanda ni. Kalau nak panggil masbuk sembahyang, maknanya kita mari imam iktidal dah rakaat pertama, maknanya kita dapat rakaat pertama bersama imam. Lepas imam beri salam, kita kena tambah lagi rakaat, dipanggil masbuk sembahyang. Tapi bicara muafiq masbuk sempat tak sempat Fatihah ni, ini muafiq masbuk rakaat. Bab lain. Tiba-tiba masbuk rakaat ditunjuk kepada hak berdiri, hak tak boleh rakaat pertama dengan imam. Maknanya kalau hak berdiri tu kita kata masbuk sembahyang. Dengan bawa apabila imam beri salam nanti, dia kena tambah rakaat. Hak ni kita nak kata muafiq sembahyang, tak boleh. Kita nak kata ni muafiq sembahyang. Tak nak kata. Faham tak? Sebab terkadang walaupun disujud bersama imam, dia mungkin tak dapat rakaat pertama. Dia dapat rakaat pertama, dia pergi imam iktidal dah. Dia pun Allahu Akbar, imam pun sujud, dia pun turun sujud. Sujud tak dengan imam. Panggil tak muafiq sembahyang? Dah, dia tetap masbuk sebab dia kena tambah rakaat lepas imam beri salam. Jadi hak gambar sujud sama imam ni, dia letak muafiq rakaat sah, tak betul. Muafiq sembahyang pun tak betul tak? Kalau hak masbuk ditunjuk berdiri tu, imam tengah sujud, dia baru nak takbir. Kalau masbuk rakaat tak betul. Tapi kalau masbuk sembahyang tu. Kalau hak imam sujud, makmum sujud, dia letak muafiq. Bicara sekarang muafiq rakaat, tak betul sangatlah. Tapi kalau kita nak kata muafiq sembahyang, tak tahu lagi. Muafiq sembahyang di mana? Imam beri salam, dia beri salam. Tak sujud untuk imam ni semestinya dia dapat rakaat pertama dengan imam. Tak semestinya. Ada ni. Tadi kan imam dalam iktidal, dia pun Allahu Akbar, dia pun lepas tangan iktidal ikut imam, rakaat tak ada. Lepas salam dia tambah satu rakaat. Imam pun turun sujud, dia pun turun sujud. Dia panggil apa tu? Dia panggil masbuk, bukan muafiq sembahyang. Jadi nak gimana kamu sujud dia kata muafiq? Mana? Ini semua mari mana ni?
Salah terang-terang seumpama ni. Tidak berguru, membaca sendiri. Itu je. Berguru takkan timbul kesalahan seumpama tu. Takkan timbul. Sebab saya ngaji, mula-mula mengaji lagi dah. Muafiq sempat masa. Masbuk tidak sempat masa dan berlaku pada tiap-tiap rakaat. Bukan rakaat pertama saja. Pada mula-mula belajar. Ada ni. Masa mula-mula belajar tu, masuk je tajuk muafiq masbuk. Muafiq sempat masa. Masbuk tak sempat masa. Berlaku pada tiap-tiap rakaat, bukan rakaat pertama saja. Mula-mula ngaji gitu dah untuk guru. Tambah masa saya ngaji tu, Tok Guru dia cepat. Dia cepat. Allah cepat sungguh. Rakaat pertama kedua pun kalau kat tiga keempat sah kita masbuk. Cepat sangat, cepat. Cepat. Sekejap dia rokok. Tapi dah abang-abang hak ngaji lama tu masbuk, awak rokok je lah, jangan duduk sudah Fatihah. Jadi kena reti situ capur dengar jerembung masalah. Awak tiga empat memang masbuk. Tiga empat memang masbuk. Ada. Tapi kita masa tu suka. Saya habis Fatihah. Suka. Memang suka lah. Tapi dah masa tu memang tunggu tiga kepak, memang tak, kita tak sempat masa tu batas sebab tunggu cepat sangat. Dah pasal cepat. Anak-anak murid dia kalau lama-lama tu mayang nak sebalah. Nak sebalah cepat. Ani nak cerita dalam bab ilmu. Satu program dihimpun ustaz-ustaz. Dia buat macam usrah. Pukul 3 petang. Yang hadirnya ustaz, tu imam hadir. Mana bukan program umum dia lah, program ustaz, tu imam. Kemudian mayasau. Yang berceramah tu, yang nakib usrah tu, yang jadi dia tu imam. Dia anak murid pada tugu saya tu lah. Hak kata cepat semayang. Dia cepat agak. Cepat agak. Memang cepat. Rakaat pertama saya baca doa iftitah, saya baca Fatihah, dia selesai dah baca surah, dia rokok. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah lah, kita memang muafiq. Dan kita baca doa iftitah pun dan baca Fatihah pun dan. Tapi masa dia rokok tu, dia sudah dah surah, kita baru sudah Fatihah. Faham tak ni? Faham tak cepat? Cepat lah tu. Dia rakaat pertama, dia baca surah. Dia habis surah, kita baru habis Fatihah. Naik kat kedua. Fatihah saja kat kedua ni. Masa baca perlahan. Cerita saja. Hak ustaz tu habis baca surah, dia rokok, kita baru habis baca Fatihah. Faham tak ni? Macam mana ketiga keempat? Ketiga keempat. Pertama kedua tak apalah, masa panjang, kita muafiq sebab dapat masa. Tapi nak ceritanya, rakaat pertama saya baca doa iftitah, saya baca Fatihah, dia baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, tiga-tiga dia boleh baca. Kita baru boleh baca doa iftitah dengan Fatihah. Dia rokok. Rakaat kedua, dia baca Fatihah dan surah, hanya kita sempat baca Fatihah saja dengan masa dia baca Fatihah dan surah. Cepat. Rakaat tiga keempat. Lah tak ada surah kan. Faham tak? Nampak tak masalah? Sekejap rokok. Dapat tak masa satu Fatihah? Tak dapat. Makmum muafiq ke masbuk? Wajib rokok serta merta. Baki Fatihah ditanggung oleh imam. Nak dikira rakaat jikalau sempat rokok bersama rokok imam qada tamat nina. Kan gitu? Apabila rokok kat yang tiga cepat sana masbuk. Hak kata ustaz tu imam salah habut rokok. Dia buat macam muafiq. Itu reality. Ada ni. Saya masih ikut belakang tu imam ustaz ni. Saya gamak lah dah. Ni macam tu guru dia lah.
Tu kedua saya juga. Ni cepat ni. Dah tak tamu kedua pun gitu dah, tapi tak apalah muafiq. Orang ketiga memang sah dah masbuk. Teringat masa ngaji dulu lah masbuk sama orang tiga keempat. Ya sungguh masbuk lah jadinya. Tapi hok kata program tu ustaz dan tu imam hok adil, bukan program untuk orang ramai. Seorang tak rokok. Menyudahkan Fatihah, buat hukum muafiq. Imam i'tidal masbuk bila imam i'tidal, rakaat sudah tidak dikira. Kan gitu? Tidak boleh rakaat sendiri. Kalau rakaat sendiri selepas imam i'tidal, batal sembahyang. Ramai tu ramai. Imam i'tidal dah baru rakaat. Gimana? Kalau kita ngajilah ilmu muafiq masbuk ni, ilmu biasa je, tak ada pelik-peliknya. Tapi memang jelas lah masbuk ketiga keempat. Memang jelas. Dah kan kedua, dia baca Fatihah dan surah. Kita baru habis baca Fatihah, dia boleh baca Fatihah dan surah dengan masa tu. Mana cepat lah, Fatihah pun cepat, surah pun cepat. Dia kan tiga keempat, tak ada surah. Jadi sekejap je dia rokok. Memang tak dapat masa. Dah cerita tu dah sekarang ni tak retinya muafiq masbuk. Walah anak makmum tu ustaz dengan tu imam. Anak makmum tu. Dia bahasa muafiq tu. Dah sekarang dia buat muafiq, dia sudah. Kan hak tu cerita hak anak makmum ustaz dengan tu imam. Orang sini ada tak? Biasa semai tarawih di Masjid Khalifah. Sebut nama Masjid Khalifah senang, glamour sikit. 1 tahun 3-4 tahun lepas orang Arab. Orang Arab tu dulu kadang Terengganu dulu dia ambil imam Arab mari sini. Orang Arab kan, orang kita Melayu sebut Arab rebah. Arab ni aling lah dikira Arab ni. Ada tu imam Arab yang hanya duduk satu masjid. Masjid Putih tu imam tu tak gerak, tak pindah-pindah. Masjid besar tu imam tak gerak. Ada tu imam yang dia sebulan tu satu malam. Ada ni, satu malam. Kata-kata masjid besar-besar lah, masjid daerah pun pergi belaka. Hak jenis hak berpindah-pindah. Ada tu imam yang masjid besar, masjid putih ke, tak gerak tu imam yang sama. Tak berpindah tu. Nanti mak pindah. Satu malam yang ke-18 19 gitulah. Saya gilah Masjid Khalifah. Ramai orang ramai orang ikut tu imam Arab ni. Sebab apa? Orang suka dengar, sedap dia baca. Jadi orang akan tanya pengiring tu. Pengiring tu orang jabat agama. Pengiring lah, sebab dia tak kenal tepat. Dia tak cakap Melayu. Pengiring yang bawa dia, pengiring orang jabat agama. Dia tanya pengiring malam esok tu imam ni kena gimana pula. Dia turut. Orang turut. Memang dia baca sedap. Sesal 2 rakaat tasyahud akhir, tasyahud awal, saya hanya baca assalamu alaina. Rasa dia naik kat ketiga dah. Ada Maisyak assalamu alaina, dia pun bangun rakaat 3. Cepatnya tasyahud awal dia. Sebab tasyahud awal ni baca slow. Kalau baca kuat dia buat lagu juga. Tapi baca slow orang tak dengar, dia buat express lah. Dah lah. Kalau baca kuat, rakaat pertama, kedua, Fatihah surah, apa sedap sangat orang dengar. Sebab apa tasyahud awal cepat sangat orang tak dengar. Express orang tak dengar. Saya baca assalamu alaina, dia bangun. Kita bila tu imam berpindah naik rakaat 3, kita disunatkan segera ikut imam rakaat 3. Jangan kita menyudahkan tasyahud awal kita. Saya pun naik segera, tak ada nak sudah naik segera. Sebab berasa sedap dah ni. Kenapa tasyahud awal cepat sangat?
Mai rakaat kedua, a'udzubillah saya tak baca. Terus pada baca bismillah, iyyaka na'budu, ia rakaat dah sekarang dah. Ada hak saya hadapi ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tik rakaat dah. Dia habis dah baca Fatihah. Dapat tak masa satu Fatihah? Masbuk. Satu masjid buat hukum muafiq belaka. Satu masjid. Penuh masjid tu. Jangan kata mana? Rakaat keempat pun sama. Masa tu makmum ni macam baca pesing. Masa imam iktidal, imam rakaat, imam iktidal, imam turun sujud, hak belakang ni ada bau rokok, ada bau iktidal, ada macam-macam belakang ni. Cukar-cuakin belakang ni. Pada dia rokok seorang. Dia iktidal seorang. Lepas dia iktidal tu ada cepat sikit rokok dah. Ada lagi, ada rokok lagi. Dia pun sujud. Di sujud tu ada orang iktidal dah. Ada orang bau rokok, ada orang macam-macam. Dia belakang ni jadi Kalau tu Imam Arab tu reti hukum pekoh, dia faham masalah. Tempat mereka, mazhab-mazhab lain, contoh mazhab Hanafi, makmum tidak tak payah baca Fatihah, makmum duduk diam je, imam rokok-rokok. Tu tempat mereka. Dah patut pun lah, tapi kalau dia perasan tak orang belakang tu tak rokok masa dia rokok, dia perasan ke tak? Dok tengok ekor mata nampak duduk belakang ni Tok Imam. Cuba Tok Imam tengok. Dok belakang tu macam-macam ada tu kan. Orang ramai tu kan tak perasan. Ujung tu warna kita duduk sujud, orang cacang pun ada, orang rokok pun ada, orang iktidal pun ada. Itu malam yang ke-18 dah. Malam ke-18 nak habis terawih, nak habis Ramadan dah. Lepas tu pejabat agama tu nak iring tu warna tu, hak tengah iring. Tak lain pula. Bawa gitu pula. Kebetulan pula hak duduk sebelah tu pula orang berkenaan. Hak duduk sebelah tu orang berkenaan. Orang hak ada, yalah, masjid-masjid ni dia ada kedudukan jugalah. Saya pernah mengajar tempat dia di surau dia muafiq masbuk. Dia tak ikut. Maghrib dia Tok Imam, dia balik, isyak dia Tok Imam pula. Tapi masa mengajar orang masbuk dia tak ngaji. Dah orang pandai nak ngaji mana? Sampaikan habis saya baca buku masbuk di surau tu, dia tak ngaji. Maghrib dia Tok Imam, isyak dia Tok Imam, dia tak ngaji. Dia duduk sebelah pula. Dia duduk sebelah masa semayang. Dia duduk sebelah. Memang dia tak rokok. Dia sebelah. Balik, saya mayang isyak je, terawih tak ikut lah. Habis mayang isyak para rakaat, balik. Ambil ikut lah. Biar kata. Memang ke situ nak main terawih situ, tak jadi lah. Balik. Malas sikit, saya pun telefon lah hak duduk sebelah ni. Telefon. Tadi tu Imam Arab tu main 3 ke 4 isyak tu cepat sangat dia rokok. Sungguh cepat dia kata. Tak dapat masa tu hukum masbuk. Memang masbuk dia kata. Masbuk kena rokok segera. Tu dia. Tak, dia nak elah dia je. Dia tak buat pun, dia tak erti pun. Ni orang pandai pelepah diri ni. Cakap pandai. Dia pandai pelepah diri. Dah apa, dah kata apa. Lepas dia pun dah rokok. Dah nak kata kan? Ni satu masjid bulan Ramadan. Nak berjemaah, belajar tidak. Hak tadi satu program usrah tu, hak semai asar tu makmum ustaz dengan tu imam. Hak tu imam cepat sekalipun tak ada masalah. Kita masuk imam rokok, kita rokok je lah. Tak ada masalah apa, tak ada cacat apa pun. Kita tak tanggung Fatihah kita kan. Cuma tanggung Fatihah kita pun masalah kita ni. Mana? Mas burokat mana? Dia mesti kan tak belajar ni jauh 5 dengan tingkatan 2 ni. Tak sekarang ni dia jauh 5 mau ambil masbuk ni.
Hak ni tinggi sikit tingkatan 2, tapi dia buat gambar besen tu pula tingkatan 2. Tapi dia jah 5 pun masbuk ni. Nak cerita tu bab pekoh mudah pun jadi kucalana. Macam mana bab akidah? Macam mana bab akidah? Masa saya tu tekan di Masjid Abidin setahun 4 bulan bab qada dan qadar tu, respon bagai-bagai. Tak peduli je, respon bagai-bagai. Setahun 4 bulan, ulang setahun 4 bulan. Nah, orang tanyalah ustaz berkenaan. Orang tanya ustaz berkenaan. Saya duk ngajar di Masjid Abidin tu, ni ustaz berkenaan lah juga ni. Saya pun pelik dia ngajar gitu. Pelik. Dia kata pelik. Mana dia tidak mengiyakan, tapi dia kata salah. Kalau dia kata salah pun mungkin ada oyak. Tapi dia kata, pelik, saya tak je dengar gitu. Dia oyak gitu. Dia pelik tak je dengar. Bak qada dia pelik tak je dengar. Orang tanya ustaz berkenaan ni bukan ustaz biasa-biasa ni. Maknanya dia kata pelik ada sedengar hak duk ngajar sekalian hak Tuhan belaka. Dah baca kitab Minhajul Abidin kan? Tidak berlaku di bumi, tidak berlaku di langit, walaupun hanya terdetik di hati, walaupun hanya berkelip mati, mana tidak berlaku melainkan qada Tuhan belaka. Itu kitab Minhaj. Pelik apanya tu rukun yang kenal. Dia kata pelik tak biasa dengar. Dia nak kata mana? Kita pekoh ni bukan pekoh muamalah munakahat janayak ni bukan ni. Bukan pekoh bak zakat bak haji ni. Ni pekoh bak semayang je, bak semayang jemaah je. Padahal kalau ngajar tak benda-benda ni pak, tak payah-payah pun mudah je. Takrif kena molek senang je takrif. Payah apa ni, sempat masa muafiq, tak sempat masa masbuk. Apa benda masalah? Sama juga dengan hak rukun yang kena. Apa benda masalah? Hak Tuhan belaka. Dah habis cerita. Masalah apa lagi nya? Kan kita ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kita berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hak dia juga. Dah habis kat tu dah lah. Kalau dah pilihan perbuatan kau, kita lah atau qadariyah. Gitu je. Tak payah apa. Kau nak kira lah. Macam mana? Dia dalam bab Majid Butir cerita bab qada ni, dia selain daripada hak dengan maklum balas tu, awak cerita pula ni bawa gini, orang ni bawa gini, orang ni bawa gini. Kita boleh tengok dalam rakaman, ya sungguh salah hak dibawa. Tapi buat salah ni bukan ustaz biasa, doktor bidang agama. Ada ni. Doktor bidang agama. Hak banyaknya qadariyah. Dia nak lari daripada jabariyah. Nak lari daripada jabariyah jadi qadariyah. Jabariyah kan Tuhan belaka. Tak ada kita. Hakikinya betul lah Tuhan belaka. Hakikinya betul. Lepas tu kata hakikinya jabariyah. Kejut pula orang. Hakikinya memang hakikinya jabariyah. Kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan hanya kerana Tuhan letak kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami yang sembah. Kerana tu je kita pegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakiki pilihan dan perbuatan tak ada hak Tuhan belaka. Dalam kitab Minhaj, terdetik di hati pun hak Tuhan. Pilihan hati hak Tuhan lah. Kalau berkelip mata pun hak Tuhan. Dalam kitab Minhajul Abidin, dah usaha kita hak Tuhan lah. Kalau pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga tak ada kitanya. Pegang tak ada jabariyah. Pegang tak ada iktidak usaha jabariyah. Wajib berpegang ada iktidak usaha. Dan kalau berpegang ada iktidak usaha, hak kita sungguh lah bukan hak Tuhan, qadariyah.
Pilih nak mana? Pilih nak mana? Mudah je. Tapi banyaknya terlajuk jadi Qadariyah. Nak lari daripada Jabariyah, tapi terlajuk jadi Qadariyah. Ada. Dia Qadariyah ke Jabariyah ke sama je. Maksud dalam ayat afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab tu. Surah Al-Baqarah tu. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian? Ni. Ayat orang kata Tuhan belaka, Jabariyah beriman. Ayat orang sandar kepada hamba, Jabariyah tidak beriman. Qadariyah pula, ayat orang kata Tuhan belaka, dia tak beriman. Ayat orang sandar kita, dia beriman. Dia. Kita beriman belaka. Ayat orang kata dia belaka, kita beriman. Ayat orang sandar kita beriman. Dan iman kita macam mana? Kita beriman sekalian hak Tuhan. Dan ayat sandar kita beriman, kita ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan hak dia juga, yang ada lagi daripada hak dia tu. Gitu je lah. Berarti setakat tu. Mana ayat orang kata Tuhan belaka? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni siapa? Tuan sekian alam. Tuan. Hak dia belaka. Ni akidah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami. Kami sembah. Kita pun berpegang. Kami ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami tetap perbuatan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Dah. Pilih kata je. Adapun Jabariyah, Alhamdulillahirabbil alamin, hak Tuhan belaka dia beriman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami. Tak ada kami. Kami tak ada. Tak ada itu tak ada. Dia beriman dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qadariyah pula, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan sandar kepada kita. Maka kita memilih sendiri, kita yang melakukan sendiri hak pengabdian diri kepada Allah. Kita tidak beriman dengan Alhamdulillahirabbil alamin pula. Ada ni. Maknanya di ngaji bab akidah, ahli sunnah, Jabariyah, Qadariyah, ahli sunnah, Jabariyah, Qadariyah, nama cukup glamour. Ya. Kan kita mesti dengar kan Jabariyah, Qadariyah kan? Kena je dengar Jabariyah, Qadariyah. Kalau sekolah bila ngaji Jabariyah, Qadariyah? Dia kata berapa? Dia kata 4. Mana biasa dengar dah lah Jabariyah, Qadariyah. Masa kalau mendengar dah Jabariyah ke apa dia? Lepas tu Qadariyah? Lepas tu ahli sunnah? Sekarang ni Jabariyah hak Tuhan belaka, Qadariyah hak kita belaka. Kita ahli sunnah, hak Tuhan belaka pun kita ada ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha kita ni masuk Tuhan belaka ke tak? Hak Tuhan juga. Jadi ikhtiar usaha kita pun hak Tuhan juga. Kalau ikhtiar usaha bukan hak Tuhan, jadi Qadariyah. Jadi kalau ikhtiar usaha kita hak Tuhan juga, hakikinya ada tak ikhtiar usaha? Tak ada lah bawa dia juga. Dia kan ada gitu Jadi betul Jabariyah lah. Hakikinya betul lah Jabariyah. Tapi salah kerana dia tidak beriman dengan ayat yang Tuhan sandar kita. Ayat Tuhan sandar kita banyak lah. Orang biasa suruh ambil ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat seumpama tu banyak dalam Quran waktu Tuhan sandar kepada kita. Ada ni. Lepas tu kita berwajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan pun hak dia juga. Kalau pilihan dan perbuatan bukan hak Tuhan, tu Qadariyah. Jadi kalau ada pilihan perbuatan hak Tuhan juga, tak ada kita, hakikinya mana tak ada lah. Sebab kita kena balik rukun yang kenang. Sekalian hak dia belaka. Tu je kan, rukun yang kenang. Tak payah mana, faham, pegang. Dah.
Tapi nak cerita Jabariyah, Qadariyah memang nama masyhur. Sepatutnya kita boleh beza mana Jabariyah, mana Qadariyah. Ni nak lari daripada Jabariyah, kita lajuk jadi Qadariyah. Ni hak banyak. Mata belajar sekolah molek dah tu. Akidah molek. Pegang guna pulak. Apa tu? Kita soal abalah. Jadi bab-bab qada qadar ni memang dia perici lah. Itu yang kita belajar kerana sukatan, bukan kerana ilmu. Dah kita pun belajar pun ada sukatan kot ni. Hak dalam kitab kita ni sebaris saat ni. Lepas tu takkan nak cerita sukatan kita ni, kena pergi kot lain kan. Kita pun kita ada sukatan kot Kalau nak baca dalam kitab ni saja, nak habis tahun nak periksa, boleh pun habis. Dah tu sibiak ni. Mula daripada bulan Januari sampai ke akhir tahun, habis cuti nak periksa. Boleh je. Jadi kita ni tak masuk lagi ni yang ke-21 ni murtad ni. Semula ada 21 murtad tu. Kemudian ni ada soalan saya ni. Ada soalan, saya sempat bersama imam pada rakaat pertama. Saya sempat bersama imam pada rakaat pertama. Mana dia panggil muafiq sembahyang lah. Rakaat tu muafiq masbuk dah tahu. Jadi saya sempat bersama imam pada rakaat pertama, maknanya muafiq sembahyang. Semasa tasyahud akhir, ada makmum menegur imam, subhanallah. Imam pun bangun dan qiyam. Bangun dan qiyam. Apalah. Bangun tu masa gerak tu, qiyam tu masa tegak. Tak apalah, ya lah. Takut bangun dan rokok kan. Bangun dan qiyam lah. Ini soalan tegang molek. Bangun dan qiyam. Kalau kata bangun dan rokok, pelik pula orang. Bangun dan qiyam. Saya amat yakin imam sudah cukup rakaatnya. Tasyahud akhir tu betul dah. Makmum pun berselisih. Ada yang sebut subhanallah pula. Subhanallah dah, imam pun bangun. Ada pula orang subhanallah lain pula. Ada yang terus dengan tasyahud akhir dan memberi salam, mungkin mufarakah. Ada yang ikut imam, naik kepada rakaat kelima lah ni barangkali. Ada yang duduk tunggu imam. Soalan apa yang terbaik yang patut makmum lakukan? Dah tu imam ni, mana tu imam ni tasyahud akhir, makmum tegur subhanallah, dia bangun. Dia poin dia tu imam. Tu imam ni orang tegur subhanallah, kita kena balik pada keyakinan kita, bukan ikut makmum tegur. Jangan ikut makmum tegur subhanallah. Okey je rakaat saya ni, tak sudah ikut lah. Ada ni subhanallah, bangun. Tu tak betul tu imam gitu. Tak, sebenarnya sebab pernah berlaku tu imam tasyahud akhir, makmum subhanallah. Tu imam tasyahud akhir, makmum subhanallah. Tu imam pun bangun semula, bangun berdiri. Lepas tu imam makmum subhanallah pula, dia pun turun duduk semula. Ni tu imam pening dia orang panggil ni. Kena-kena tu imam sujud sekali. Di tasyahud akhir sujudnya sekali, bukan sujud 2 kali. Jadi subhanallah tu suruh sujud, bukan suruh bangun kat kelima. Tapi tu imam ni subhanallah je bangun lalu. Tak kena tu imam kat gitu. Subhanallah.
Rokaat sepak rokaat dah subhanallah dah. Terus duduk turun. Lepas tu sujud tak cukup sekali je tu. Makmum kena sujud yang kedua lah. Tok Imam lupa dia tak batal. Jadi makmum sujud yang kedua, kalau Tok Imam perasan balik, oh ya sungguh sujud sekali. Tok Imam sujud pula yang kedua. Baru tasyahud akhir mula. Ni subhanallah dia bangun. Salah dia kan dia sujud sekali. Subhanallah duduk pula. So, kalau subhanallah sekali lagi dipaling, apa benda sebenarnya ni? Apa benda kita Tok Imam? Pakai ikut subhanallah ni. Ada ni. Jadi soal ni dia yakin 4 rakaat. Tapi ada makmum subhanallah Tok Imam bangun, ada makmum subhanallah pula bangun tu lebih. Dia gini je. Dia Tok Imam satu dia macam mana, takut dia pun syok juga ke dah. Tu kira ayat lain lah. Kita kok mana pun kita yakin 4 rakaat, kita tak ikut dia. Tak ikut. Kita wajib kena tunggu dalam tasyahud akhir. Yang afdal kitanya tunggu sampai ke imam turun balik tasyahud akhir bersalam, barulah kita bersalam. Tapi kalau kita nak mufarakah pun boleh. Mufarakah kita tidak makruh, yang tidak meluputkan kaifiat semayang. Sebab tu imam ni cukar cemaking, memang kalau kita mufarakah pun tidak meluputkan fardhu jemaah. Pada ni kita kalau ikut imam, kita niat mufarakah yang tidak ada sebarang hal, tu dipanggil mufarakah yang makruh, yang meluputkan fadilat 27. Ya, ada orang tu imam tasyahud akhir dia mufarakah sebab dia nak tambah rakaat. Tasyahud akhir tak ada rakaat juga, dia kata. Sebab dia kena tambah rakaat. Timah tasyahud akhir molek-molek, dia kena tambah selagi. Dia mufarakah, dia pun naik rakaat keempat seorang. Dia kata jimat masa. Ada ni. Kalau dia ikut timah tasyahud akhir, dia rakaat 3 baru. Dia rakaat 3 baru. Timah bisalam bangun tambah rakaat keempat lambat. Jadi imam tasyahud akhir tu dia mufarakah lalu dah. Itu bukan mufarakah yang ada huzur, tu makruh meluputkan bela jemaah ni. Hak ni tu imam cukar cemaking gini, tidak makruh dia mufarakah. Tapi boleh pada jemaah setakat ikut imam tu je, tak sampai ke salam. Tetapi kalau kita tak niat mufarakah, kita tunggu imam sampai imam bersalam, baru kita bersalam, kita boleh pada jemaah sampai ke salam. Afdal dia gitu. Hak ikut tu imam tu pula, kalau dia pun tak yakin rakaat, sembahyang dia sah. Kalau dia yakin dah para dia ikut juga, sembahyang dia batal. Gitu makmum ni pula. Atas keadaan macam mana lah. Batulah kata makmum subhanallah tu imam kena ikut keyakinan dia sendiri, melainkan imam yakin ni cukup dah rakaat, tapi makmum belakang masing-masing naik berdiri belaka. Maknanya rakaat belum cukup. Mana ni? Sekarang tu imam yakin 4 rakaat. Dia pun tasyahud akhir, makmum belakang pakat naik rakaat 3 belaka. Maknanya ramah ni. Dia kena pakar keyakinan ramah. Dia kena wajib naik bangun 1 rakaat lagi. Tak boleh pakar dah keyakinan sendiri. Kalau belakang tu ramah orang yang yakin rakaat tak cukup. Gitu je lah. Kalau tidak, tu imam wajib kena pakar keyakinan sendiri, bukan ikut kepada makmum tegar dengan subhanallah. Kemudian kita ni ke-21, insya-Allah kita baca sambung lah minggu depan. Ke-21 nya murtad, berlindung kita dengan Allah daripada murtad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.